جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في كتابه الكريم: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Tuan-tuan, puan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, yang dibacakan ini adalah dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun yang mana dalam surah Al-Mu'minun ini yang dibacakan tadi ada disebutkan, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang akan mewarisi syurga Firdaus, yang akan masuk ke dalam syurga Firdaus, ada beberapa kategorinya, ada beberapa sifatnya. Kalau kita mahukan syurga Firdaus, maka kita kena penuhi sifat-sifat yang disebutkan, amalan-amalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun yang dibacakan tadi. Yang pertama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah mendapat kemenangan, mendapat kejayaan orang-orang yang beriman. Bagaimanakah orang-orang yang beriman yang mendapat kejayaan ini? Yang pertama, cirinya mereka khusyuk dalam sembahyangnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam salatnya. Dalam ini mula-mula sekali kalau kita perhatikan bahawa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, iaitu berbentuk umum dulu. Maknanya Allah menyatakan berbentuk umum dulu. Makna kata Allah, firman Allah ini, qad aflahal mu'minun. Sungguh mendapat kejayaan orang-orang yang beriman. Kemudian baru Allah nak jelaskan lagi, bagaimanakah orang-orang beriman yang mendapat kejayaan tersebut. Diperincikan satu persatu. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama, yang mereka dalam salatnya khusyuk. Itu yang pertama. Jadi kita kena lihat dan amalkan betul-betul, tuan-tuan, khusyuk dalam salat ini sebagai syarat utama pertama, syarat pertama untuk dapat kejayaan, untuk dapat kemenangan.
orang beriman yang mendapat kemenangan, yang pertama syaratnya khusyuk dalam salatnya. Yang kedua, tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, iaitu mereka yang mampu membentengi dirinya, menahan dirinya dari perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang dosa, perbuatan yang maksiat. Walau bagaimanapun hebatnya cabaran yang dihadapinya dalam lingkungannya, tapi dia boleh menahan dirinya dari perbuatan yang dosa, maksiat, menjadi istiqamah, tidak tergoyah imannya. Ini ciri sifat yang kedua, orang yang yaitu dapat kiranya berjaya dalam orang-orang beriman yang memperolehi kejayaan. Yang kedua. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka menunaikan perintah zakat. Maknanya zakat ni tuan-tuan ditunaikan. Kalau kita lihat zakat fitrah, maknanya orang menunaikan zakat fitrah. Selalu zakat fitrah tak lupa di akhir Ramadan, ya. Tapi zakat yang lain-lain tu kadang-kadang kita kena ingat-ingat juga. Ni kadang-kadang zakatnya simpanan, zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat umpama sawah ladang. Kadang-kadang kita berkenaan dengan zakat simpanan ni, kita lupa mengeluarkannya. Melainkan kalau kita simpan di tempat-tempat yang dikeluarkan, automatically dia keluarkan zakatnya. Kalau kita dengar tabung haji, dia keluarkan zakatnya kan. Tapi bank-bank yang lain ini dia tak keluarkan zakat kan. Bank Islam keluarkan zakat betul? Bank Islam automatically keluar zakat tak? Tak kan? Dia cara Islam, caranya cara Islam ya. Jadi untuk demikiannya kita kena keluarkan zakat. Kalau kita nakkan supaya kita nanti di ujung ayat ini dinyatakan oleh Allah, alladzina hum ulaika humul warithuna alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah orang-orang yang akan mewarisi syurga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Jadi kena ambil semua syarat ni. Yang pertama tadi, salat dalam khusyuk dalam salat. Yang kedua, menghindar, mampu menahan diri dari perbuatan keji, dosa dan maksiat. Yang ketiga, betul, menunaikan zakat. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, mereka iaitu memelihara faraj, kemaluan, kehormatan dirinya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, melainkan kepada isteri mereka dan hamba sahaya mereka. Kalau kepada isteri-isteri mereka, pada hamba-hamba sahaya mereka, silakan. Aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru madumin. Kalau kepada isteri-isteri mereka dan hamba sahaya mereka, silakan. Maka itu tidak tercela, itu halal.
Tapi selain daripada itu adalah dikira tercela, dosa. Jadi memelihara faraj kemaluan ini merupakan syarat yang keberapa? Selepas salat dan khusyuk dalam salat, menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat, menunaikan zakat, dan keempat yaitu memelihara kehormatan dirinya, melainkan kepada isteri-isteri mereka dan hamba-hamba sahaya mereka. Hamba sahaya ni peperangan di antara kumpulan orang-orang Islam dengan orang-orang kafir, tawanan perang. Itu yang dikatakan hamba sahaya. Tentunya. Jadi dengan demikiannya ada kadang-kadang kita lihat sekarang ni, ini hamba mana ada hamba sekarang ni. Kalau ada peperangan di antara negara Islam dengan kafir dan kemudian tawanan perang daripada negara kafir ni, dalam menyebarkan Islam ni, itu boleh katakan hamba. Baik, itu demikiannya. Itu yang keberapa tu? Yang keempat, memelihara, iaitu faraj atau kemaluan itu, atau kehormatan diri itu. Yang dikatakan juga memelihara kemaluan ataupun kehormatan ini, yang pertama sekali tidak membuat zina, tidak berbuat zina. Yang kedua, tidak melakukan hubungan lelaki dengan lelaki. Yang ketiga, tidak melakukan hubungan perempuan dengan perempuan. Yang keempatnya, tidak mendatangi isteri secara dubur. Dubur. Kalau mendatangi isteri dari belakang itu tak apa, itu boleh. Caranya boleh, gayanya boleh. Cuma matlamatnya dubur itu tak boleh. Dia kena satu matlamat, satu tempat. Tapi gaya bermacam-macam tak mengapa. Kalau dalam swimming pool tu ada gaya bebas, ada gaya kupu-kupu, ada gaya kuak kupu-kupu, gaya apa lagi ada, macam-macam gaya dalam berenang. Tentu tak mengapa, silakanlah, asalkan matlamat tujuannya satu saja. Tapi kalau tujuannya yang belakang ni, itu sama dengan orang di zaman umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut ni, umat Nabi Lut ni, dia lelaki mendatangi lelaki belakang, itu homoseksual. Maka Allah murka. Nabi Lut memperingatkan kepada kaumnya, jangan kamu buat begini wahai umatku. Allah amat murka kepada orang yang berbuat begini. Tapi kaumnya ni tak mau. Kaumnya ni berbuat juga begitu. Dia orang ni mengamalkan songsang lah. Songsang ni amalan seksual yang songsang, lelaki dengan lelaki pula. Jadi sesuatu yang lain pula minatnya, lain dan pelik minatnya ni. Dengan demikiannya, maka Allah menurunkan bala kepada mereka. Allah terbalikkan bumi mereka tu. Sekarang tu bumi mereka tu adalah di tempat laut mati sekarang. Itulah tempat umat Nabi Lut dulu. Kalau sekiranya kita tengok satu kajian yang dilaksanakan, apabila berjalan seorang ilmuwan kaji bumi ni, geologi ni, melihat kepada di bawah laut mati ni, seolah-olah katanya arah kepada, bila tengok matahari tenggelam tu daripada tepi laut tu, lihat ke
ke dalam ke dalam laut sana. Bila ada matahari tenggelam tu, ada membayangkan di bawah laut mati tu seolah-olah macam ada satu tanah bumi yang tenggelam di dalam tu. Jadi rupanya dulu tanah umat Nabi Lut ni diterbalikkan oleh Allah, terbalikkan di atas ni, terbalik ke bawah. Jadi dia punya laut ini pun kadar garam dia 8 kali ganda daripada laut-laut biasa. Di sini laut kita laut apa? Laut apa kita yang ada kat sini? Cina Selatan, Laut Melaka, Selat Melaka. Kalau di Negeri Sembilan ada Port Dickson, di pantai. Laut dia masin kan, tapi masin lautnya tu banding dengan laut mati 8 kali ganda. Laut di Port Dickson tu 8 kali ganda masinnya, baru sama dengan laut mati tu. Dia punya kadar garamnya 3.8, lebih kurang 3.85. Jadi maknanya hampir separuh, hampir 40% adalah kadarnya garam. Banyak tu kadar garam. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke laut mati ni, tuan-tuan dan puan-puan pergi ke laut mati, tak payah pandai berenang, tak akan tenggelam dah, terapung sahaja. Kalau kata pepatah Melayu kita, untung sabut tenggelam, untung sabut tenggelam, di sana memang untung aja, tak ada tenggelam-tenggelam. Memang tak untung lah, memang tak ada sabut yang tenggelam di sana, semua akan terapung. Dan dia akan terapung aja. Sedangkan orang pun terapung, apalagi sabut. Jadi dengan demikian tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, inilah dia yang dinyatakan kemurkaan Allah kepada umat Nabi Lut dan umatnya. Bukan Nabi Lut yang murkai, umatnya. Nabi Lut kata kepada umatnya, wahai umatku, jangan kamu buat begini, Allah mau murkai perbuatan kamu ni. Dalam peristiwa ni, isteri Nabi Lut sendiri pun mengejek suaminya ataupun memprotes larangan suaminya ni. Katanya, biarlah, mereka tu kan hak dia, itu kan human right. Macam sekarang lah ada human right. Human right ini bertentangan dengan hukum Allah. Mana ada human rights yang bertentangan dengan hukum Allah? Kalau human rights ini dengan hukum Allah, mana lebih kuat? Sedangkan yang mencipta manusia itu adalah Allah. Yang mencipta undang-undang manusia itu adalah Allah. Kalau Allah tidak membenarkan perbuatan begitu, perbuatan homoseksual itu, bagaimana pula dikatakan itu human rights? Sedangkan Allah yang menciptakan manusia, dan Allah yang menciptakan kehendak manusia dan nafsu manusia itu semua. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ini yang perlu dijaga, hubungan lelaki dengan lelaki ini, hubungan perempuan dengan perempuan. Kemudian hubungan ini juga menjaga faras kemaluan ini juga dinyatakan, yaitu menjaga alat kelaminnya dengan baik-baik. Jangan mempermain-mainkan alat kelamin. Jangan mempermain-mainkan dengan tangan. Jangan mengeluarkan air mani dengan sengaja, tanpa apa-apa sesuatu yang menuntutnya dengan yang jalan yang melalui fitrahnya. Kalau dia dikeluarkan untuk zuriat, itu insya-Allah memang betul lah, pahala lah kepada isteri. Untuk zuriat kepada isteri, itu pahala lah. Tapi kalau dibuang-buang, disepah-sepah macam itu,
supaya menginginkan satu kenikmatan yang sebentar, ya, kenikmatan yang sebentar, mana hukumnya adalah berdosa. Syekh Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan, ya, berpendapatnya, kalau sekiranya, ya, bolehnya membuang air mani dengan sengaja ni, dengan mempermainkan dengan tangannya, hanya dibolehkan iaitu pada satu keadaan tertentu je hukumnya harus. Apa keadaan itu? Keadaan itu apabila orang itu berhadapan dengan perbuatan zina. Dia akan berbuat zina, tapi dengan mempermainkan alat kelamin dengan tangannya, mengeluarkan air maninya, maka dia terhindar dari perbuatan zina. Jadi pada ketika itu hukumnya harus. Itu saja hukumnya harus, untuk menyelamatkan dirinya daripada perbuatan yang haram, yang dosa besar, yaitu zina. Nah, ini yang dikatakan nombor yang tadi itu syarat ataupun kriteria yang akan memasuki syurga Firdaus, ya, yaitu mereka yang memelihara faraj atau kemaluan, melainkan kepada isteri-isteri mereka dan juga kepada hamba sahaya mereka. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Sesiapa yang mencari selain daripada itu, selain daripada isteri-isteri dan juga hamba sahaya ni, maka semuanya adalah tercela. Okey. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Selanjutnya, mereka yang menjaga amanah. Amanah ini yang paling utama sekali, kita kena jaga amanah dari Allah. Kalau kita lelaki, tuan-tuan, apabila kita telah menikahi seorang wanita, maka wanita itu menjadi amanah yang diamanahkan oleh Allah kepada suami. Maknanya Allah memberi isteri itu untuk kita bawa isteri itu kepada isteri yang diridhai oleh Allah. Itu amanah. Amanah dan tanggungjawab. Kalau sekiranya seorang isteri itu apabila nanti dia di akhirat digolongkan umpamanya ke dalam neraka isteri, maka suaminya pun ikut bertanggungjawab. Ditanya dulu, adakah engkau telah didik isteri ini? Sejauh mana engkau mendidiknya? Sejauh mana kau telah mengajaknya ke jalan yang diridhai oleh Allah? Tanya dulu, nak melepaskan tu. Kalau sekiranya dia leka, lalai dan memang tidak berusaha mendidiknya, kena dia tu. Sebab itu adalah tanggungjawab. Jadi kena soal, tuan-tuan, kena dipertanggungjawabkan. Ini saya ada satu, tuan-tuan, kisah, ya, dalam satu kitab. Seorang ayah yang pemabuk, kerjanya minum arak. Orang kerja minum arak ni, memang arak ni macam teh tarik lah. Kalau teh tarik pun, tak teh tarik pun, air suam lah bagi dia. Nak makan pun dengan arak. Tuan-tuan, orang yang arak, minum arak ni, makan pun dengan minum arak. Pagi
tengah hari, malam. Jadi kan, ini memang bukan isteri yang apa, suami pula yang berbuat minum pemabuk ni. Tapi nasib baik ada seorang isteri dia, orang yang alim, ya, orang yang salihah. Dia sentiasa memperingatkan suaminya lah. Tapi dalam memperingatkan suaminya tu, suaminya tak mau dengar. Maka tidak mau dengar, tak mau dengar, diingatkan juga. Bila ada peluang tu diingatkan. Ini tanggungjawab. Patutnya suami yang mendidik isteri kan. Ini isteri pula yang nak mendidik suami ni. Tapi nasib baik juga isteri ni orang yang baik, yang sentiasa memperingatkan, menasihatkan suaminya sambil banyak berdoa. Isterinya sambil banyak berdoa. Dengan doanya setiap malamnya, dia bertahajud, tidak lupa mendoakan suaminya. Ya Allah, bukakanlah hati suamiku ke jalan kebenaran. Ya Allah, tunjuki suamiku ini kepada hidayah Engkau, ya Allah. Beri dia hidayah agar dia dapat berhenti dalam perbuatan minum mabuk, minum arak ni, supaya dia kembali ke pangkal jalan, supaya dia berhenti minum arak. Beri dia hidayah dan petunjuk-Mu, ya Allah. Sekalinya satu hari tak juga, belum, masih lagi. Memang kata orang lama, berdoa juga, berdoa lama. Kemudian sehingga kan, tengok sabarnya isteri ni, sehingga kan lahir anaknya, seorang perempuan yang cantik, comel. Si ayahnya pun sayang kepada anak yang perempuan ni. Ketika umur anak ni 7 tahun, Mumayyiz kan, berakal lah 7 tahun. Dekat-dekat 7 tahun, belum 7 tahun lagi, baru dekat-dekat nak 7 tahun. Tapi dah macam dah cerdik anak dia dah. Bila nampak aja ayahnya ni nak minum, kalau nak minum dari botol tu, dia akan ambil, dia akan rebut, rampas botol tu, dia akan buang botol. Kalau gelas tu pun dia buang gelas tu. Sebabnya ayah ini begitu sayang kepada anak ni. Dia tak marah pada anak ni. Anak pun kecil lagi, comel-comel lagi. Tapi rupanya si isteri ni berkat doanya, melalui anak ni pula membetulkan fi'il ayahnya. Jadi kalau ada anaknya di rumah tu, memang dia tak ada peluang nak minum apa-apa. Sehinggalah suatu ketika, tuan-tuan, bila dia minum secara sembunyi-sembunyi ni, tanpa diketahui anaknya ni, dia pun tertidur lepas minum arak ni. Dalam mimpi tu, tuan, dia mimpi dikejar oleh seorang orang yang begitu kuat, macam Al-Gojo. Al-Gojo tu, tuan, Al-Gojo ni yang pegang cemeti ataupun pegang pedang, atau untuk memancung orang, Al-Gojo kan, untuk kupancung. Nampak orang ni, Al-Gojo, dia kejar orang tu. Siapa ni? Dia kejar orang tadi yang ni. Dia kata, orang kuat, Al-Gojo ni kata, kalau aku dapat kau, akan aku humban kau ke dalam api sana. Api yang membara sana, tengok. Dia tengok dari kejauhan dah ada api. Dia pun takut. Takut, dia lari. Bila dia lari, dikejar orang-orang ni. Dikejar sehingga sampai ke satu simpang jalan. Berjumpalah orang tadi, si pemabuk tadi yang bermimpi ni. Mimpi dalam mimpi ni dikejar oleh Al-Gojo ni. Simpang jalan ni, dia jumpa seseorang, orang tua. Orang tua ni dah berumur lah kata. Tapi nampak alim, bersih, pakaian cantik, putih. Memang orang yang bersih lah. Dia kata, tolonglah tuan, saya dikejar orang tu. Tolonglah, kalau boleh tuan, tolonglah.
Tuan halang orang tu mengejar saya. Orang yang putih bersih cantik ni, orang tua ni kata, minta maaf saudara, saya tidak dapat menolong awak sebab orang yang mengejar awak tu jauh lebih kuat dari saya. Dia pun larilah tempat lain, balik. Lari sampai ke satu tempat tu, tak ada tempat lain lagi kecuali satu rumah je. Jalan pun dah buntu. Rumah ni tengok cantik bukan main rumah tu. Bila dia nak masuk rumah tu, keluar daripada rumah tu anak dia tadi, anak yang comel tadi, yang selalu menghalang dia tadi. Dalam mimpi ni dia kata, ayah, kenapa ayah lari kemari? Dia kata, wahai anakku, bolehkah engkau tolong ayah ni? Tu orang tu nak dah dekat dah, nak menangkap ayah. Lepas tu nak mengumpan ayah ke dalam api yang membara tanah tu, api yang menyala-nyala yang membara tu. Kata ayah dan kata anak ni, baik, ayah tunggu kat sini. Dia pergi berhadapan dengan orang kuat Al-Gojo tu. Dia kata, dia berhadapan dengan orang tu, dia kata, wahai tuan, jangan ganggu ayah saya. Dia sekarang dalam jagaan saya, dalam perlindungan saya. Saya melindungi dia, jangan tangkap dia, jangan ganggu dia. Orangnya Al-Gojo tadi pun pergi, patuh pula kepada anaknya. Lepas tu ditanyalah oleh ayahnya ni, siapa sebenarnya orang kuat tu yang nak mengejar mengumpan ayah ke dalam api sana? Itu adalah dosa-dosa ayah. Termasuklah dosa ayah, dosa besar, meminum arak. Banyaknya, kuat sangatlah dosa ayah, banyaknya dosa ayah, ya, sehingga itu akan mengumpan ayah dalam api nanti. Orang tua tadi ada simpang jalan sana nak tolong ayah tapi tak mampu. Itu ada sedikitlah amalan ayah. Ada dah sikit-sikit amal ayat, tapi lemah sangat, sedikit sangat. Ada amal-amal tu sedikit, tak mampu, tak seimbang dengan dosa-dosa ayah. Tapi nasib baik ayah ada seorang isteri yang baik dan sentiasa mendoakan ayah. Kemudian ayah ada seorang anak saya ni lah, yang mencegah dan sentiasa melarang ayah dari minum arak. Itu dia pun terjaga. Dia bila terjaga, dia pun sedar. Lepas itu akhirnya dalam kisah tu, dia bertaubat taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah SWT. Dan semenjak itu dia pecahkan semua botol-botol, dia buang botol-botol arak dia ni. Dan semenjak itu dia tidak lagi minum arak Allah setitik pun. Dan dia menjadi orang yang saleh. Alhamdulillah. Inilah patutnya seorang suami yang saleh, yang boleh mendidik isteri dan anak-anak. Jadi sebelum dia menjadi bertanggungjawab memenuhi amanah Allah, dia sendiri kena menjadi orang saleh dulu. Itu katakan adalah orang yang memelihara tanggungjawabnya dan menjaga amanah yang diamanahkan oleh Allah. Kemudian yang ketujuh iaitu mereka yang memenuhi janji-janji. Terutama sekali janji yang perlu kita pelihara ni, janji kepada Allah. Janji untuk kita iaitu sentiasa apa? Kepada Allah ni janji apa? Janji memenuhi perintah Allah. Kita kena sentiasa memenuhi perintah Allah. Iaitu janji roh ni. Setiap roh ni kita dalam rahim ibu kita berjanji kepada Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Setiap roh kita, bukankah aku ini adalah Tuhan engkau yang engkau akan menyembah dan taat kepadaku? Ya, setiap roh kita dah berjanji kepada Allah. Itu janji kita. Kenalah penuhi janji. Okay?
Kemudian yang terakhir sekali iaitu وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, iaitu mereka yang menjaga, menyempurnakan ibadat salat mereka. Sebelum salat ni wuduk dengan sempurna, menjaga kebersihan pakaian, menjaga kebersihan tempat salat mereka, menjaga waktu-waktunya dengan baik. Kemudian segala sesuatulah yang menyempurnakan salat itu. Itu yang terakhir sifat orang yang akhirnya Allah kata ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus. Mereka lah yang akan, ulaika humul warithun. Warithun ni mewarisi syurga firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus, iaitu pewaris mereka lah pewaris syurga firdaus yang akan mewarisi. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus, mereka lah pewaris syurga firdaus yang akan mewarisi, yang akan ditempatkan oleh Allah di syurga firdaus bersama para nabi, para rasul dan nabi dan sahabat-sahabat yang terbilang. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi tuan-tuan, kalau kita nakkan syurga firdaus ini boleh. Itu yang pertama, syaratnya apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh mendapat kejayaan orang-orang yang beriman yang mereka dalam salatnya khusyuk. Khusyuk dalam ibadah salat. Khusyuk dalam salat. Itu pertama. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Mereka mampu menahan dirinya dari perbuatan yang dosa, maksiat, perbuatan sia-sia, lagha. Istiqamah dalam ibadahnya, dalam amalnya. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Mereka menunaikan perintah zakat. Kalau ada kita beri sumbangan kepada orang, tuan-tuan, kepada fakir, miskin, ataupun sabilillah, surau, majlis-majlis sabilillah, majlis-majlis agama, majlis-majlis ilmu, sabilillah ni semua, kita boleh niatkan zakat. Niatkan zakat. Sebab kita kadang-kadang tak tahu sama ada keluar ke tidak zakat kita ni. Apa salahnya kalau kita datang ke mana-mana, beri orang fakir miskin datang minta tolong, kalau tengok dia yakin dia fakir ataupun miskin, niatkan zakat, tolong dia zakat. Kalau kita membuat bantuan ke surau dalam sabilillah, asnaf ni ada 8 asnaf untuk yang layak menerima zakat. Sabilillah pun layak niatkan zakat. Jadi senang kita begitu, tuan-tuan. Takut kadang-kadang kita terlupa nak mengeluarkan zakat ni. Jadi mana-mana kita bayarkan tu niatkan zakat, InsyaAllah. Mudah-mudahan lebih ke kurang ke, ialah kalau yang nak kurang rasanya tambah lagi lah. Niatkanlah zakat. Itu yang syaratnya tadi. Orang yang akan mewarisi syurga firdaus tadi kan, khusyuk dalam sembahyang, menahan dirinya, mampu menahan diri dari perbuatan dosa, maksiat, walaupun cabaran banyak, walau di mana pun dia berada, walau dia berada di dalam lingkungan orang-orang kafir, orang-orang yang buat maksiat, dia tetap menjaga diri dia, dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian ketiga, orang yang melakukan perintah zakat tadi. Kemudian keempat, apa dia?
والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون. Mereka memelihara kemaluannya, memelihara kehormatannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Melainkan kepada isteri mereka dan hamba-hamba sahaya mereka, dan mereka tidak tercela bab itu. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Faulaika humul 'adun. Siapa yang mencari-cari selain daripada itu? Apa sebab kata ni mencari-cari ni tuan-tuan? Sebabnya orang dalam seksual ni memang kadang-kadang mencari-cari. Orang hubungan kelamin ni kan kadang-kadang susah. Yang dikatakan hubbus syahawati minan nisa ni, hubungan mencintai, menyukai hubungan syahwat dengan wanita ni, wanita dan lelaki ni memang yang paling tinggi dah. Tengoklah di mana-mana kadang-kadang tempat-tempat, kalau tuan-tuan pergi tempat-tempat, kadang-kadang taman-taman pun ada. Ada ujung-ujung minggu dalam kereta pun ada. Ini kereta rosak, kereta bergerak apa, bukan rosak, ada penghuninya. Tapi dalam itulah namanya nafsu ni. Ya, itu makanya mencari-cari dia hubungan nafsu seksual ni, memang dia kata orang tu kuat, dia hubungan cabarannya kuat. Itu kena jaga betul-betul. Apa tuan-tuan kan? Apa dia? Godaannya kuat. Terutama lagi bagi orang muda-muda kan. Orang muda-muda lagi ya. Lagilah kuat, dia godaannya tu kuat. Kita makanya memandang aurat dalam perempuan pun nampak menarik. Aurat wanita ni kan naik kan. Itu pasal wanita disuruh menutup aurat dengan sebaik-baiknya. Wanita ni memanglah, kalau kata ada dinyatakan bahawasanya seorang sahabat itu berkata, katanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, saya lebih rasanya lebih baik berjalan di belakang singa, lebih berani lagi belakang singa daripada di belakang wanita. Belakang singa sebab dia takut dosa tu. Itu maknanya dia punya pengajarannya tu, dia tak takut dosa tu. Wanita yang tidak, yang tidak halal baginya, takut dia dosa. Kalau singa ni boleh lagi kita menghindar. Kalau yang wanita ni takut terkena, terpandang dan memandang dengan dosa tu. Tapi kalau remaja sekarang ditanya, mana lebih mau berjalan di belakang wanita atau di belakang singa? Di belakang wanita yang cantik atau singa yang garang? Apa jawapan dia? Adakah yang menjawab, saya lebih berani berjalan di belakang singa yang garang daripada di belakang wanita yang cantik? Ada jawab betul? Saya rasa jarang jawab tu. Mungkin tak ada pun agaknya. Kalau remaja-remaja kan, kecuali remaja yang bersifat imannya kuat seperti sahabat-sahabat Rasul tu kan. Itu dia kata. Itu yang menjaga kehormatan dirinya dan seterusnya, memelihara amanah yang diamanahkan. Ini utama sekali saya menyerulah kepada, mengajaklah kepada suami-suami ni lah tuan-tuan ya. Kita ni suami kan,
Jaga baik-baik amanah Allah. Isteri itu amanah Allah, anak-anak itu amanah Allah. Jaga baik-baik. Kalau kita tak nak susah di akhirat, jaga baik-baik. Itu amanah yang diamanahkan oleh Allah. Isteri ni sebenarnya dalam khutbah terakhir baginda Rasulullah katakan, isteri ni adalah kawan yang setia kita, teman setia kita. Kita kena penuhi hak mereka. Ada hak mereka, tempat tinggal untuk mereka, pakaian untuk mereka. Dan mereka juga akan memelihara juga kehormatan dirinya. Dia tidak boleh memasukkan lelaki yang tidak disukai suami ke dalam rumahnya, rumah kita. Itu pula hak kita, untuk dia menjaga kehormatan dan menjaga kehormatan dirinya. Tapi dia juga ada haknya untuk kita penuhi. Yang kita kena penuhi haknya itu, sebagai dia diamanahkan oleh Allah untuk kita. Amanah juga kepada anak-anak tu. Kemudian janjilah, janji kepada Allah untuk taat. Jangan kafir, jangan murtad, jangan fasik, jangan musyrik, jangan munafik. Kita kena jaga tu. Kafir memang jangan. Kafir orang yang tidak beriman ya. Fasik yang berbuat dosa-dosa, dosa-dosa besar, berterusan daripada dosa-dosa kecil. Di antaranya ciri-ciri orang berbuat dosa-dosa berterusan ini fasik, musyrik, berbuat syirik kepada Allah SWT. Tidak menyembah selain daripada zat Allah dalam tauhid rububiyah. Tidak menyembah cara penyembahan orang-orang musyrik yang melalui perantara dalam tauhid uluhiyah. Tidak menyembah, percaya kepada kekuatan-kekuatan selain dari kekuatan Allah dengan sifat-sifat asma'ul husnanya dalam tauhid al-asma' was sifat. Itu tidak syirik. Kemudian tidak apa lagi? Tidak murtad, keluar dari Islam. Dan tidak munafik, tidak berpura-pura beriman, tapi sebenarnya dia adalah tidak beriman. Ini kena janji kita kepada Allah, pelihara baik-baik, beriman kepada Allah dan patuh kepada Allah sebaik-baiknya. Banyak kita punya pedoman-pedomannya, Al-Quran, tafsir yang memandu kita, guru-guru, ulama-ulama ini yang insyaAllah dapat memandu kita supaya terpelihara daripada ini. Dan kita sentiasa memenuhi janji kita kepada Allah, janji ruh kita ni masing-masing kepada Allah dulu. Ketika kita selepas 120 hari di dalam kandungan rahim ibu kita, ketika bertemu air mani dengan benih wanita tu, lelaki dengan benih wanita menjadi nutfah. Bertemu aja jadi, mereka namanya nutfah. Berkembang nutfah ni berapa hari? 40 yauman. Selepas 40 yauman berubah menjadi alaqah, iaitu sesuatu yang melekat di dinding rahim. Kata kalau dalam bahasa Melayu, segumpal darah. Segumpal darah itu yang melekat di dinding rahim 40 hari. Lepas itu berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Daging-daging ni dibalut lagi dengan daging-daging yang luar ni, yang cantik. Ada lubang pori-pori itu. Lubang ni just nice saja, dia mengeluarkan peluh. Kalau kita ada pembakaran makan, peluh keluar. Kalau kita besarkan lubang ni sikit, bukan peluh yang keluar, darah keluar. Jangan cuba-cuba lah. Ini kecil sangat lubang pori-pori ni, saya besar-besarkan sikit lah lubang supaya peluh banyak keluar. Cubalah besarkan.
Kalau tak gedara kalah keluar. Macam mana perbuatan Allah tu begitu cantik tu. Begitu cantik perbuatan Allah. Inilah yang kita perlu, yang dikatakan sesuatu, iaitu kejadian yang telah diberi oleh Allah ni sempurna. Mudghah, lepas 40 hari mudghah ni, selepas 40 hari maka dibalut dengan kulit-kulit yang luar ni, kemudian ditiupkan roh, diantar oleh Allah malaikat, diperintahkan untuk meniupkan roh. Kemudian ini dalam hadis 40 nombor 4 ada cerita. Hadis 40 nombor 4 ya. Kemudian diminta kepada orang itu iaitu ditetapkan kepada orang itu, iaitu beberapa perkara. Ini dia. Dan di antara juga dalam Al-Quran menyatakan mereka berjanji untuk menyembah Allah, taat kepada Allah. Itu kita kena berjanji. Minta ditetapkan juga rezeki kita, ajal, bahagia ataupun sengsara. Tapi itu takdir Allah. Walaupun itu takdir Allah pada azalinya, kita ada usaha. Betul-betul Kita usaha. Kalaupun Allah tentukan sesuatu yang sengsara, dengan usaha kita, apabila Allah tentukan kita sakit selepas pada umur 40 tahun kita sakit, masuk hospital, sakit teruk, tapi kita banyak usaha, umpamanya jaga pemakanan, makan berhenti sebelum kenyang, seperti Rasulullah suruh tu kan. Jangan berlebihan, berdoa banyak-banyak pada Allah, maka Allah boleh rubah apa yang ditentukannya. Allah berbuat sesuka hatinya. Fa'alul lima yurid. Itu dikatakan qadar Allah. Tapi dengan berkat, dengan usaha kita, dengan cara kita memakan mengikut sunnah Rasulullah, dengan doa-doa kita kepada Allah, maka boleh, Allah boleh saja berbuat pada sesuka hatinya. Maknanya qadar Allah lain, qadar Allah dah tentu tadi kan. Selepas tiupkan roh tu ada qadar Allah, ketentuan Allah. Tapi bila sampai qadar Allah, boleh je Allah berubah. Boleh je berubah. Sekarang ni katakan qadar Allah menentukan umur 70 tahun malah. Tapi kita berkat doa ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, dalam ketaatan kepada Engkau, berkati dah umurku ya Allah, maka boleh jadi Allah tambah. Kalau Allah tak tambah pun 70 juga, tapi nilainya boleh jadi seperti 140. Nilainya 70 tu bernilai jadi berkat. Contohnya macam mana? 40 tahun Allah lorongkan, sehatkan waktu Ramadan, jumpakan dengan Lailatul Qadar, ya, umur itu Allah berkatkan umur itu dengan usaha kita dan doa kita tadi. Baiklah tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, sekadar itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang sama-sama mohon ampun kepada Allah SWT, dan mohon maaf kepada tuan-tuan hadirin dan hadirat yang rahmati Allah sekalian. Qul qali hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Astaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najiyat at-taibin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin.